Buaya gegasi yang dibunuh tu belum tentu lagi ianya bujang senang. Assalamualaikum korang, terima kasih dah klik video ni dan selamat datang ke channel Katie Habib. Untuk cerita kali ni, Katie nak share dengan korang tentang legenda yang sangat-sangat terkenal dekat negeri Sarawak. Untuk video sebelum ni, Katie ada share dengan korang berkaitan dengan kisah seram hantu Janet. Tapi video kali ni, Katie nak share dengan korang kisah legenda yang sangat-sangat terkenal di Sarawak. Jadi Sarawak boleh dianggap unik kerana mempunyai populasi buaya yang sangat-sangat banyak. So bila kita cakap je pasal buaya kat sana, siapa yang tak kenal, siapa yang tak tahu berkaitan dengan buaya legenda yang dikenali oleh orang-orang tempatan, iaitu bujang senang. So bujang senang ni merupakan buaya terbesar di dunia dan telah hidup sangat-sangat mengganas di sepanjang Sungai Batang Lepas sejak tahun 1941 lagi. Buaya gegas ini telah berjaya dibunuh pada tahun 1992 lepas dia membunuh seorang wanita berketurunan Iban. Buaya gegas yang dibunuh tu belum tentu lagi ianya bujang senang. Katakan buaya ini telah mati ditembak oleh pihak polis dan pemburu Iban dalam usaha mencari selama 4 jam. Bujang senang merupakan buaya dari spesies Crocodylus parasus, iaitu buaya air masin yang berukuran kira-kira 20 kaki panjang ketika ianya ditembak. Tak dapat dipastikan berapakah manusia yang menjadi korban dia, tapi tengkorak bujang senang sehingga hari ini dipamerkan dalam Muzium Sarawak. Bagi kebanyakan pembaca, bujang senang ni mungkinlah seekor buaya yang agak biasa sebab saiznya yang begitu besar dan ianya digeruni oleh orang ramai. Tapi bagi orang Iban yang tinggal di kawasan Sungai Batang Lupa, mereka percaya bujang senang adalah jelmaan manusia. Selain dari saiznya yang besar, buaya ni juga dianggap unik sebab mempunyai garisan putih di belakang badannya. Garisan ni tak terdapat daripada mana-mana buaya biasa tau kat Sarawak. Ianya seolah-olah menguatkan mitos yang buaya bujang senang ni ialah jelmaan seorang pahlawan Iban yang telah disumpah satu ketika dahulu. Cerita dia macam ni, satu masa dulu ada seorang pahlawan Iban yang bernama Simalungun. Simalungun ni dia terkenal dengan kekebalan dia dan sangat digeruni oleh musuh-musuhnya sebab jenis Simalungun ni kalau dia jumpa je musuh-musuh dia akan penggal kepala musuh dia terus. Simalungun ni diperkatakan mempunyai ilmu kebal. So bila dia ada ilmu kebal ni, dia punya badan tu takkan cedera langsung kalau dia kena apa-apa senjata daripada musuh. Disebabkan oleh ilmu kebal dia ni, musuh-musuh dia mulalah mencari jalan nak melemahkan ilmu yang dimilikinya tu. Salah satu strategi adalah dengan menculik isterinya dan kemudian memaksa isterinya untuk membocorkan rahsia ilmu kebal Simalungun ni. Penculikan ni dibuat atas motif balas dendam terhadap Simalungun yang pernah bunuh musuh-musuh dia sebelum ni. Sebabkan isterinya telah diculik, Simalungun ni pun berasa sangat-sangat marah dan dia pun telah bertemu dengan dia punya musuh. So bila Simalungun ni dah bersemuka dengan musuh dia ni, isterinya pun dibebaskan, tapi isterinya mati ditombak dan mayat dia jatuh ke dalam sungai. Keadaan ini menyebabkan Simalungun mengamuk. Dia pun terjun juga ke dalam sungai tu untuk mendapatkan tubuh isteri dia tu. Masa itulah musuh-musuh dia faham yang kelemahan Simalungun ni ialah apabila dia berada di dalam air. So bila diorang ni bertarung, bergaduh sana sini apa semua, Simalungun ni pun akhirnya tewas. Mengikut kisah mitos yang diturunkan dari generasi ke generasi, Simalungun ni yang tengah nyawa ikan ni sempat lagi bagi tahu dekat musuh-musuh dia yang dia akan muncul kembali untuk balas dendam kepada musuh-musuh dia. Bila dah jadi cerita mulut ke mulut, kisah ni pun ditokok tambah. Macam contohnya sebelum ni, ada yang berkata bujang senang ni sebenarnya besar, sangat besar, sampai diorang boleh katakan ukuran bujang senang ni sebesar bas. Tapi pada tahun yang dia ditangkap dan dia dibunuh tu, taklah besar mana pun, sebanyak 20 kaki sahaja. Senang mula menjadi buah percakapan penduduk apabila ia membaham seorang pemimpin tempatan, iaitu penghulu bangan dari Rumah Panjang Pali di Seri Aman pada tahun 1982.
So abangnya Kebir yang ada dekat atas ni, dia nak selamatkan adik dia tu, tapi tak dapat nak selamatkan. Buaya tu dah mengheret adik dia ke dalam sungai. Tapi apa yang Kebir perasan dekat sini, buaya tu ialah buaya yang mempunyai garisan putih di belakangnya, yang diperkatakan adalah bujang senang. So serangan tersebut telah menggempakan semua penduduk-penduduk di sana, dan pihak polis pun telah mengambil bahagian untuk mencari ataupun memburu buaya tersebut, tapi malangnya tak jumpa satu pun bukti yang ada buaya dekat situ. Peristiwa itu telah menyebabkan kemarahan penduduk kampung, dan banyak sangat orang yang mengadakan usaha dengan polis untuk menjejaki buaya yang diperkatakan oleh Kebir sebelum ni. Tentang kematian bujang senang ni sangat-sangatlah menggempakan Malaysia, dan ianya diterbitkan di akhbar untuk pengetahuan orang ramai. Penduduk-penduduk Sarawak dan orang yang tahu tentang kisah legenda bujang senang ni, mereka percaya yang bujang senang tu masih lagi ada sampai sekarang. So benda tu tak dapat lagi apa-apa kepastian sama ada ia masih wujud ataupun dah tak ada. Pastinya dekat Sarawak memang banyak buaya. Malah masyarakat Iban di Batang Lupa pun percaya kewujudan dan percaya lagi yang bujang senang ni masih lagi ada. Dan ialah bila dikatakan jemaah, dia boleh menjema menjadi apa sekalipun kan. Guys, itu sahaja untuk kisah bujang senang hari ini. So nanti kita akan sharekan lagi kisah-kisah legenda, seram, misteri dan segalanya dengan korang. Yang penting korang support video kita ini supaya kita dapat semangat lebih lagi untuk buat video akan datang. So jumpa lagi dekat next video. Bye.